Baik, terima kasih Zarif untuk laporan itu. Baiklah, sekarang bersama saya Connie Grace Hujan untuk segmen Inotech. Tiga pensyarah dari Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak tampil kreatif dengan mencipta manusia plastik setinggi lebih 8 kaki itu dicipta menggunakan lebih 1,200 botol pencuci pakaian yang terbuang. Ikuti laporan ini. Bagi mereka, penghasilan arca terbabi turut didorong kesedaran menjaga alam sekitar. Plastik yang kita sesuai yang kami gunakan untuk upcycling atau recycling ataupun manipulating sisa plastik itu adalah lebih kepada HDPE, high density polyethylene, which is yang kita tengok botol sabun deterjen, botol shampoo yang kita selalu consume, yang ada di setiap isi rumah, yang mana kita selalu akan buang ataupun tak tahu dia sama ada kita jual di recycle center ataupun kita just buang saja. So dekat situ inisiatif ni kita, bila permasalahan plastik ni memang berlaku sekian lama lah dulu kan, sebab plastik ni dia punya tahap lupus dia ratusan tahun untuk dilupuskan. So dekat situ bila kami sebagai practitioner dan juga seorang academician mengajar dan juga praktis seni, kita melihat ada potensial untuk create bahan seni dekat situ. Sependapat dengan Razif, Clement Gmail turut mengakui sebagai seorang tenaga pengajar adalah amat penting untuk masyarakat faham mengenai kelestarian alam sekitar serta berfikiran kreatif dalam mengitar semula sisa buangan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita menerapkan seperti yang saya cakap earlier, right? Mentality sustainability itu. Bila diorang dah ada tu, jadi diorang akan jadi kreatif dengan penggunaan bahan-bahan untuk membuat artwork. So that is part of our initiative lah untuk untuk to do good for the environment and stuff like that. Bagi mendapatkan bekalan sisa-sisa botol plastik terpakai, pasukannya ini juga telah menjalinkan kerjasama dengan kampung-kampung berdekatan. Kebanyakannya kita dapatkan dari rumah sendiri. Itu setiap bulan memang kita akan menggunakan deterjen, shampoo dan sebagainya. Kemudian kita dari kawan-kawan, rakan sekerja, ada kita minta dari jiran-jiran, sehingga kita buat macam kempen sama sendiri untuk berikan kepada kita kalau ada botol-botol plastik. Okay. Termasuk sekarang ni kita ada buat kempen di Kampung Muhibah bersama dengan alumni kita untuk dapatkan bekalan-bekalan plastik. Botol plastik mengambil masa ratusan tahun untuk lupus sepenuhnya. Kita sebagai pengguna perlulah bijak memainkan peranan untuk menyelamatkan alam sekitar untuk mengitar semula bahan yang terbuang. Jika di rumah anda terdapat banyak botol plastik yang kosong, jangan dibuang dulu kerana siapa sangka anda boleh menghasilkan pelbagai produk hitar semula sama ada untuk kegunaan di rumah selain turut menjaga keindahan alam sekitar. Sekian laporan daripada saya Connie Grace Hujan dan juga juru kamera Aziz Soleh untuk TVS Kuching. Golongan belia digalakkan menyertai pertanian moden kerana ia sangat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ia juga disifatkan sebagai mesra pengguna dan mampu menambah punca pendapatan. Berkongsi cerita seorang petani moden Joseph Bara memaklumkan dia mula melaksanakan pertanian fertigasi ini pada bulan Februari tahun lalu selepas menyertai kursus yang diadakan pada November 2020. Ya, pertanian fertigasi ini boleh dikatakan lebih menyenangkan dan masanya macam betul kira fleksibel lah sebab kita kan ada pakai timer semua untuk siram. Jadi bekerja kira kuranglah untuk sistem ini. Anak muda dari Bukit Goram ini mengusahakan tanaman cili besar, terung asam dan rock melon. Meskipun hanya melakukan secara sambilan, namun hasil pulangannya amat memberansangkan.
Keuntungan kira menggalakkan sebab dalam 1 bulan tu kan kita boleh dapat kalau kasar lah dalam 1,005 macam tu lah 1,004 untuk bulanan yang 350 polybag saja. Kalau besar lagi mungkin dalam 2,000-3,000 tu sebulan. Tambahnya, dalam tempoh sebulan, tapak fertigasinya boleh menghasilkan 60 hingga 80 kilogram cili besar dan terung asam pula 50 kilogram. Justru dia berharap lebih ramai golongan muda akan turut sama mencuburi bidang ini untuk dijadikan sebagai punca pendapatan selain merancakkan pertumbuhan ekonomi Sarawak. Sementara itu, Wilton Kendawang, seorang lagi anak muda yang menyertai bidang pertanian moden berkata, hasil melalui pertanian fertigasi ini boleh mengurangkan kebergantungan kepada sumber sayur yang dijual di pasaran. Sekarang kita sedia maklum dengan harga barang yang makin naik. Inilah peluang sebenarnya untuk kita meningkatkan kita punya pendapatan dekat sini. Selepas berjaya menuai hasil tanaman terung asam, dia sudah mendapat modal yang dilaburkan untuk membeli 200 beg poli semayan. Untuk fertigasi, seperti dulu kita sedia maklum memang kita tengok orang tua dulu. Semua pertanian dia lebih kepada pertanian asas, maksudnya kita tanam kepada tanah, berarti kepada tanah. So dekat fertigasi ini dia lebih advance lagi, maksud dia lebih moden lagi. Fertigasi ini dia bukan sahaja dapat menghasilkan contoh dia menghasilkan pendapatan yang lebih bagus, tapi kita dapat kurangkan kos pekerja dari ianya satu perkara yang dapat diutamakanlah. Mengulas lanjut, katanya antara cabaran yang dihadapi semasa menjalankan pertanian fertigasi ini ialah tanaman berisiko diserang penyakit. Justru bagi mengelakkan tanaman diserang penyakit, antara tips yang dikongsikan Wilton ialah tanaman tidak boleh kerap dibaja. Laporan itu tadi mengakhiri segmen Inotech malam ini. Saya Konigras Hujan, selamat hormat dan saya kenal.